الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وهدي قلبي حق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله صحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله العظيم والسلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pengajian kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hikam yang ke-5 insyaAllah. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa nafa'ana bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darani amin ya rabbal alamin. Al-'adatu idza rasakhat nasaqat. Adat itu apabila sudah menjadi kuat pasti akan memansuhkan, iaitu menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya. Dengar jelas? Okey ya? Boleh. Kata Imam Haddad, al-'adatu idza rasakhat nasaqat. Al-'adatu itu adah, ataupun bahasa kita adat. Apa itu adat? Adat itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang tubuh. Apa itu adat? Adat itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang tubuh kita. Kalau yang kita ulang-ulang itu baik, jadi baik. Kalau buruk, jadi buruk. Bahasa mudahnya, adat ini adalah kebiasaan yang kita lakukan. Sama ada setiap hari ataupun setiap minggu, dia diulang. Contoh makan nasi setiap hari, itu adat. Kalau segi pandang agama, itu termasuk adat juga. Kebiasaan harian dia panggil. Makan, minum dan sebagainya. Okey. Adat itu apabila sudah kuat, pasti akan nasakhat, akan memansuhkan, iaitu menghilangkan kebiasaan yang sebelumnya. Di sini Al-Imam Abdullah al-Haddad membicarakan tentang bagaimana untuk kita mengubah adat kebiasaan kita. Allah SWT. Untuk mengubah adat kebiasaan kita, kita kena lakukan adat yang baru. Contoh, adat ataupun kebiasaan kita ini suka makan banyak. Muslimat ni makan tak banyak lah. Kalau orang lelaki ni makan banyak sikit. Okey. Ada orang adat kebiasaan tiap-tiap hari mesti 2 pinggan sekali makan. Ayam mesti 2 ketui. Boleh tak dia nak ubah adat kebiasaan ini? Boleh. Macam mana? Kata Imam Haddad, biasakan pula adat yang lain, adat yang baru. Adat ataupun kebiasaan tiap-tiap hari makan banyak tak bagus untuk tubuh kita dan tak bagus untuk hati kita ataupun ruh kita. Tak bagus. Maka untuk kita ubah adat kebiasaan ini, biasakan pula adat kebiasaan baru. Contoh, stop makan banyak, mula makan sikit. Sebelum ni kalau makan tengah hari nak buah ayam 2 ketui, lah ni buah ayam seketui. Sebelum ni nak makan mesti 2 pinggan, lah ni makan sepinggan setengah, tak sampai 2.
kurangkan. Setiap hari kita macam tu akan menghilangkan adat sebelumnya, makan 2 ketui. Faham tak? Maksudnya kita semua boleh berubah. Tak ada orang tak boleh berubah. Orang tak boleh berubah bukan sebab dia tak boleh berubah, sebab dia tak mau ubah kebiasaan dia, adat dia. Okey ya, Allah SWT. Jadi untuk menghapuskan, menghilangkan adat sekarang, lakukan adat yang baru. Allah SWT. Maksudnya diri kita akan berubah dengan kita biasakan pula, dia panggil apa? Adat ataupun kebiasaan yang baru akan berubah. Allah SWT. Bahkan akan jadi adat kita pula. Dulu adat kita makan banyak, kita ubah. Cuba paksa diri makan sikit, letih. Bila harian kita buat jadi adat, maka adat baru ini menghilangkan adat yang lama. Adat yang lama sudah mansuh, habis. Adat makan banyak, sekarang datang adat makan sikit. Sehingga kan dia akan biasakan makan sikit. Bahkan dia suka makan sedikit. Dia tak selesa makan banyak. Orang kalau adat dia dah makan sikit, dia tak akan selesa kalau makan banyak. Orang kalau adat dia makan banyak, dia tak puas makan sikit. Allah SWT. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala dalam kitab Penawar Hati mengatakan, manusia ini banyak habiskan tenaga untuk mencari duit. Allah SWT. Untuk mencari harta kerana perut dia. Kerana perut dia. Manusia banyak setiap hari pergi kerja, tambah kerja baru lagi, part time lagi, siang malam kerja. Kebanyakan manusia bekerja bersungguh-sungguh dan banyak bekerja kerana apa? Kerana perut dia, nak isi perut. Dia kata kalau gaji besar makan sedap. Gaji besar pergi tang mana pun boleh makan. Dia tengok orang masuk kedai daging lembu 200 gram RM500, 1 gram RM300. Dia kata duk biasa makan sekilo hak RM20, RM30, nak try hak 1 gram saja RM400-500. Apa daging tu? Saya pernah orang jamu saya, tapi Terengganu ada seorang tu, dia bawa pergi kedai dia, lembu yang luar negara tu, yang daging dia kalau kita makan terus lembut dalam mulut kita. Bagi saya sama saja macam daging yang kita makan tu kan, sama saja. Beza dia lembut sikit saja, dia macam hancur. Macam kita pun boleh kita masak dalam pressure cooker tu, sama juga lembut macam tu juga. Bahkan kalau kita buat bahan yang sedap akan sedap. Senang. Itulah dunia maksudnya. Sedap macam mana pun lepas pada kerangkung habis. Waktu mana dia jamu saya makan daging tu, hak mahal tu, saya tengok daging tu masih lagi macam tak betul-betul masak. Mungkin tu kebiasaan orang makan di kedai macam tu. Saya cakap pada dia, ambil ni pergi masak lain. Saya tak boleh makan yang tak kurang masak ni. Sunnahnya kita makan yang betul-betul masak. Yang macam ada darah ataupun macam tak berapa nak masak, tak bagus sebenarnya untuk kita. Kalau ada orang kata kajian kata bagus, wallahu alam lah. Tapi sunnah Nabi SAW, satu hari Nabi pergi ke rumah seorang sahabat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Sahabat ini jamu Rasulullah kambing, dia sembelih seekor kambing, dia masak. Bila dah masak, Nabi kata bawa mai kaki kambing. Masa dia tengah masak, masa tengah masak, Nabi kata angkat kaki kambing, saya nak makan kaki kambing. Dia angkat letak dalam pinggan Nabi. Nabi makan. Pas Nabi makan, Nabi kata angkat lagi, tambah lagi untuk aku kaki kambing. Dia angkat lagi bagi. Nabi makan, Nabi kata tambah lagi sampai ketiga, tambah lagi sampai keempat. Kali kelima seekor kambing, Nabi sebut kali kelima, tambah lagi aku nak makan kaki kambing. Dia kata ya Rasulullah, kambing ada berapa kaki? Dia tanya balik Rasulullah. Bukan Rasulullah tak tahu kata seekor kambing 4 kaki, tapi ini mukjizat. Nabi kata kalau engkau tak tanya, selama mana aku minta, selagi itulah ada dalam periuk tu kaki kambing. Berapa ratus, berapa ribu kaki kambing pun ada.
mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalil kata ulama kenapa Rasulullah nak makan kaki kambing. Kaki kambing ini dia tidak ada daging. Daging yang dipanggil padat atau banyak, dia macam urat-urat. Dan ini bahagian mudah masak, cepat masak. Sebab Nabi nak makan kaki kambing, yang pertama memang itu memang yang terbaik. Kalau dalam hadis yang lain Nabi sebut daging terbaik itu daging di tengah belakang binatang, dipanggil apa? Batang pinang apa? Itu terbaik Nabi sebut dalam hadis. Okey, tak apalah. Ulama kata kenapa Nabi ambil kaki kambing? Kerana kaki kambing paling cepat masak. Nabi nak makan yang betul-betul masak, sebelum yang lain belum masak betul-betul lagi. Ini dalil makan yang betul-betul masak lebih baik untuk kita. Kecuali kita memang ada kajian saintifik dan sebagainya, ada haiwan-haiwan kita makan sepuh masak, bagus untuk kita makan, tak ada masalah apa. Cuma dari segi kebiasaan Rasulullah macam tu. Okey, jadi Allah SWT lepas pada kengkung kita, habis lah 500 tu, tak usah apa dah. Makanan sedap macam mana pun lepas kengkung habis, takat lidah saja. Sebab tu kalau makan daging mahal, ayam mahal, durian mahal, blackthorn apa semua, makan biar duduk dalam mulut lama-lama, jangan telan lagi. Sebab lagi lama duduk dalam mulut, lagi lama rasa sedap. Telan dia tak rasa sedap, hilang semua rasa sedap. Kalau makan blackthorn tu, saya pernah orang jamu duri hitam, sedap dengan duri sedap. Saya ni tak makan sangat durian, tapi kalau yang durian yang mahal-mahal tu rupanya sedap rupanya. Jadi kita makan jugalah. Okey. Jadi nak bagi rasa sedap makanan ni, jangan telan, kunyahlah, letak dalam mulut sejam, 2 jam, 3 jam, makan rasa selama tu sedap. Tom-yum jangan telan, letak dalam mulut, sedap. Itulah dunia maksudnya, selepas rengkung habis tak rasa apa. Jadi nak ubah adat kebiasaan hidup kita ni, kena buat adat baru, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi Allah SWT maksudnya macam ni, orang yang nak mengubah diri dia lebih baik, nak dekatkan diri kepada Allah SWT, nak jadi orang yang kebiasaannya meninggalkan perkara yang tidak elok, maka dia kena, tidak ada pilihan lain, dia kena mengubah diri dia, ubah diri. Nak zikir banyak, kena buat adat. Kita ni selalu kurang zikir, tak banyak zikir, maka bangun dari sekarang nak banyakkan zikir. Biasakan tadi hari banyak zikir, lama-lama jadi adat banyak zikir. Banyak berselawat kata Nabi SAW. Lah ni adat kita selawat apa? 100 kali sehari. Okey, kita azamkan diri kita, mulai hari ni saya nak ubah diri saya nak tukar kebiasaan baru, adat baru, selawat saya sehari 1000 kali. Tapi kena buat setiap hari. Dan sebelum dan untuk menjadikan adat 1000 kali, mestilah dibuat setiap hari. Kalau buat kadang-kadang itu bukan adat. Contoh hari ni buat 100, esok buat 1000, lusa buat 30, tulat 3 lagi, minggu depan tak buat langsung. Itu tak ada adat apa-apa. Okey nak jadi adat mesti buat setiap hari, mesti setiap hari. Mula-mula susah, lepas tu akan jadi makanan kita, akan jadi kenikmatan dalam rohani ataupun hati kita. Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi adat ni tak boleh tinggal dah. Kalau belum jadi adat boleh tinggal lagi. Contoh orang hari ni makan banyak, esok makan sikit, lusa makan banyak pula, itu tak jadi adat lagi. Hari-hari sikit. Kecuali kita nak gembirakan hati mak kita, gembirakan hati isteri kita, suami kita yang masak, ataupun tuan rumah yang masak jamu kita, makan lebih sikit. Tapi kebiasaan kita sikit. Kan sikit ni ringan, diri kita ringan untuk ibadat pada Allah, ringan untuk bekerja, kita kuat, kita sihat, jangan makan banyak. Macam tu. Jadi adat ni yang kita dah tak boleh tinggal dah, itu baru adat. Maka siapa yang dia nak selawat 1000 kali tapi selalu tinggal selawat 1000 kali, itu bukan adat.
masih belum ada, kena usaha lagi. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Satu hari rasa tak ditinggal. Kalau tak cukup 1,000 rasa macam gelisah hari tu. Oi, tak cukup 1,000. Tak mau tidur. Dia berdiri, selawat. Lepas tu boleh tidur. Itu dah jadi adat. Macam nasi, kalau tak makan, kita makan setiap hari, adat kita nasi. Cuba hari ni tak makan nasi, rasa apa? Dari pagi sampai malam. Rasa nak cari tak? Rasa macam, dak lagi lah. Ini kalau orang makan nasi lah. Ada orang dia tak makan nasi setiap hari. Nak jaga badan lah, apa itu dan ini, tak apalah. Kita kebiasaan orang Melayu, kita makan nasi setiap hari. Nasi. Dah jadi darah daging adat. Cuba stop seminggu, tak boleh stop. Cuba stop sebulan nasi, tak boleh stop. Orang yang tiap hari 1,000 kali, 500 kali selawat, 500 kali selawat, 500 kali istighfar, 500 kali zikir, dah tak ditinggal. Kalau dah jadi adat, dia pasti akan buat. Seperti kata Imam Haddad, jangan kamu tinggalkan zikir kamu walaupun dalam keadaan kamu tu sibuk, waktu lapang atau waktu sempit. Jangan tinggal zikir. Buat zikir yang diberikan oleh guru kita, yang kita kebiasaan harian kita, jangan tinggal. Itu makanan rohani kita. Nak selamat di zaman Dajjal ni, bagi rohani kuat saja. Tangan tak kuat tak apa lagi. Kalau ni kita tengok orang perempuan, macam-macam lah muslimat ni untuk jadi kuat. Oh, dia pergi naik bukit, pergi naik kuda, pergi belajar menembak. Masya Allah muslimat zaman lah ni. Tapi kita kena ingat, keselamatan zaman Dajjal ini nombor satunya adalah keimanan dan kerohanian kita. Kerana Dajjal ini dia boleh mempengaruhi orang walaupun orang tu kuat fizikal dia. Walaupun orang tu banyak ilmu, orang alim sekalipun, Dajjal boleh pengaruhi dia. Berapa ramai orang alim terpengaruh dengan tawaran dunia, duit ringgit dan pangkat, na'udzubillah min dzalik. Itu Dajjal tak main lagi. Dajjal main lebih dahsyat lagi tawaran Dajjal. Siapa yang selamat? Orang beriman dan beramal soleh, yang beri perhatian kepada hati, jiwa dan rohani dia. Perhatian. Allah senang. Kerana Dajjal itu dia tak kacau fizikal kita, tapi dia kacau hati kita. Dajjal itu dia tak kacau kereta kita, motor kita, tapi dia kacau keimanan kita. Iman yang tak kuat mudah diganggu oleh Dajjal, mudah diambil oleh Dajjal. Allah senang. Macam kita bertempur dengan orang, kita pandai silat, orang tu pandai silat, susah orang tu nak kalahkan kita, dan kita pandai silat. Ini kalau orang yang datang nak cuba tewaskan kita dengan fizikal dia, dan kita pada fizikal yang kuat, kita boleh lawan. Dajjal itu dia datang bukan nak tewaskan kekuatan fizikal kita, tapi dia nak tewaskan kekuatan rohani kita, keimanan kita pada Allah SWT. Itu Dajjal. Alhamdulillah min dzalik. Muslimat nak selamat zaman dah ni, kuatkan rohani. Luaran ni terpulang, buat sekadar mampu maksudnya. Buat masa senang lah. Tanggungjawab jihad fisabilillah ini wajib pada orang lelaki. Ada orang perempuan ini, jihad mereka adalah menguruskan rumah tangga, menguruskan anak, membimbing anak mereka. Ataupun sebahagian mereka ke medan jihad, tapi bukan untuk berperang, untuk merawat pesakit, untuk menyediakan makanan kepada ahli jihad. Ini jihad orang perempuan. Okey ya? Allah senang. Jadi kerohanian dan keimanan itu sangat penting pada akhir zaman ini. Jadi kita ubah adat kebiasaan kita. Allah senang. Adat kita suka kata ke orang, suka komen, suka ulah isu-isu semasa. Stop buat kebiasaan baru, cakap kebaikan orang pula. Stop. Allah senang. Sampailah kita ada rasa macam dah tak boleh nak cakap buruk orang, nak cakap baik orang saja. Kecuali buruk orang yang kita cakap tu nak selamatkan orang lain, itu kita cakap lah. Ada mengumpat yang dibolehkan untuk selamatkan orang lain. Jadi ini kata Imam Abdullah Al-Haddad. Jadi kita kena biasakan kebiasaan yang baru untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sebab itulah orang yang nak dekat dengan Allah SWT ini, dia kena ubah semuanya. Sampai ada orang ubah tempat tinggal dia, piduk tempat lain, piduk pondok, piduk dengan tok guru, dia cari ulama.
untuk ubah kebiasaan hidup dia. Bukan mudah. Bagi kita yang tak perlu pindah, cari saja majlis ilmu, cari saja orang boleh bimbing kita, cari kawan-kawan yang baik supaya mengubah rutin ataupun adat kebiasaan harian kita tak elok. Dengan kita berkawan dan rapat dengan orang yang elok, insya-Allah boleh ubah. Anak kita ni kalau nak berubah satu bagi dia kenal ulama, bagi dia kenal orang baik, bagi dia main masjid. Kerana di rumah kita itu bila tidak ada zikir, tidak ada selawat, tidak ada sembahyang, tidak ada majlis-majlis ilmu di rumah kita gelap. Rumah gelap. Allah senang. Ada gelap, ada cerah. Ada cahaya, ada kegelapan. Rumah kita ini dua saja. Rumah yang gelap ataupun rumah yang bercahaya. Rumah yang gelap ada sebab, rumah yang bercahaya ada sebab. Rumah yang gelap adalah rumah yang disajikan tiap-tiap hari program-program yang menggelapkan hati, yang menaikkan syahwat, yang melupakan anak dan juga keluarga kepada Allah SWT. Contoh kita tengok filem, movie banyak sangat, gelap hati kita sebenarnya. Dia dari mana gelap Ustaz? Tak gelap lah. Bagaimana tak gelap? Sedangkan filem, movie yang terlalu banyak kita tengok itu kadang-kadang ada unsur-unsur yang tak baik, khususnya bagi orang lelaki tengok macam-macam perempuan dalam tu, dan kita duduk di situ tidak ingat Allah SWT. Bahkan kita membesarkan pula bintang filem tu, sedangkan dia orang kafir. Itu menggelapkan hati. Allah SWT. Ada orang dengan K-popnya apa semua. Dan ni orang tak tengok TV dah, orang tengok handphone lah. Jadi benda yang tak elok, benda lalai ini, dia menggelapkan rumah kita dan hati kita. Bila gelap, maka syaitan akan masuk. Syaitan akan masuk. Akhirnya mula kita tengok suami isteri bergaduh, anak bergaduh sama mereka. Suami stres, isteri stres, cerai, tampak, tumbuk. Ada orang main kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni kahwin dah. Dan ni saya problem dengan isteri saya suka pukul isteri saya. Kata, kenapa kau pukul orang perempuan? Tak boleh pukul orang perempuan, sabar saja. Saya kata, dia mungkin kamu ada masalah dengan Allah kot, sebab tu problem rumah tangga ni. Sampai pukul isteri, dia kata, saya tak semayang. Betul lah, pergi balik semayang dia kata. Bila tak semayang, tak ada semayang dalam rumah tu gelap, syaitan masuk, kegelapan masuk. Maka syaitan inilah yang rosakkan rumah tangga. Syaitan yang rosakkan rumah tangga. Syaitan yang nak pisahkan anak Adam yang saling berkasih sayang. Bapak senang. Jaga-jaga kita muslimat sini, kita duk kasih sayang elok-elok. Grup muslimat ni akan ada seseorang akan datang, akan ada satu fahaman datang, dia akan pecahkan kita. Itu syaitan. Di mana tempat orang Islam bersatu berkasih sayang, syaitan akan masuk, cuba nak hasut. Orang yang hati dia gelap, dia akan terima syaitan. Hati yang bercahaya, dia pandang macam ini, macam lalat saja. Macam lalat ingat kat hidung dia halau saja. Allah senang. Jadi Allah senang. Untuk kita masukkan cahaya dalam rumah kita supaya syaitan keluar, zikir pada Allah, salawat pada Rasulullah, baca kitab ke apa-apa, buka benda yang baik dalam rumah, duduk sama-sama zikir, duduk sama-sama baca Quran, akan masuk cahaya dengan amalan ini, dan akan datang malaikat, keluar syaitan. Waktu itu kita akan tengok perubahan suami, perubahan isteri, perubahan anak-anak. Perubahan rumah kita akan dirasakan lapang. Bahkan kita akan rasa tempat paling selamat adalah rumah kita. Ada orang zaman kita tak mau duduk dalam rumah, dia nak duduk luar. Sebab dia rasa rumah dia macam tak ada apa. Dia nak lepak kat dataran malam-malam, lepak tepi jalan, minum-minum, tak tahu nak buat apa, boring balik. Rumah hanya untuk tidur, untuk mandi, untuk rehat-rehat, keluar. Rasa macam tak boleh duduk rumah. Tengok muka isteri dia, dia rasa macam tak best lah. Isteri tengok muka suami macam tak best. Kerana syaitan sedang mengganggu rumah tu. Dia buat rumah tu tak aman. Allah senang. Dan ketenangan tidak ada, tak turun ketenangan kerana apa? Tidak ada zikir. Berdasarkan hadis, Nabi sebut bila berhimpun orang Islam berzikir pada Allah, turunlah kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Orang lain ni dia kata apa? Bila kahwin dia tulis, mudah-mudahan rumah tangga saya as-sakinah wal mawaddah
Ar-Rahmah wa tulis pandai. Bagaimana untuk dapatkan sakinah tu? Sakinah ni bukanlah dapat dengan kita, isteri kita cantik ataupun suami kita handsome. Bukan dapat sakinah pun. Kerana pening isteri kita cantik, pening suami kita handsome. Kerana takut orang curi, takut orang ngorat. Pening tu sebenarnya. Macam mana tak mau pening dengan isteri, dengan suami kita ni, yang handsome ataupun tidak handsome, tak kira lah. Zikir, turun sakinah dalam rumah, turun sakinah dalam hati kita. Akhirnya saling mempercayai, saling percaya, saling menghormati, saling memaafkan, saling memahami. Kenapa? Dah tenang. Kita kalau tak tenang, kita tak boleh memimpin rumah, tak boleh kita menguruskan anak-anak. Tenang ni akan datang dengan majlis-majlis zikir dalam rumah kita. Bukan kita seorang buat, kena ada majlis. Seorang, semua orang buat. Ni majlis, kena ajak anak-anak duduk sini, wahai abang duduk sini, wahai adik duduk sini, wahai suami duduk sini, wahai isteri duduk di sini. Nak buat apa ni? Baca zikir. Zikir apa? Zikir pagi, zikir petang, Fatibul Haddad, Fatib Attas, Hizib Imam Nawawi, contoh-contoh lah tu. Ataupun habis tak ada apa dah, selawat ramai. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar. Selawat masing-masing. Ataupun duduk sama-sama buat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun 10 kali kita baca, mula keluar kegelapan, mula keluar syaitan dan masuk malaikat. Turun sakinah, turun rahmah. Berduyun-duyun malaikat akan masuk dalam rumah kita. Disebut dalam hadis Nabi Muhammad, ramai yang malaikat ini bertindih-tindih sama mereka. Ramai sangat, bertindih-tindih sampailah ke arasy Allah SWT. Ramai dah. Ummah macam ni insya-Allah akan selamat daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman, daripada kerosakan dan sebagainya. Kita zaman ni sangat fikir tentang anak-anak kita keselamatan, tapi kita tak buat benda-benda yang menyelamatkan dia. Fikir bagaimana anak aku nanti. Sebenarnya kita kena bertindak, iaitu kenalkan mereka dengan zikir, dengan majlis ilmu, dengan Nabi Muhammad SAW. Kita boleh berhimpun tengok TV sama-sama, takkan tak boleh berhimpun baca zikir sama-sama? Kita orang Islam, orang beriman, umat Nabi SAW. Ini dipanggil apa? Musibah dalam rumah orang Islam. Kegelapan dan syaitan masuk setiap hari. Syaitan jadikan sarang di rumah-rumah orang Islam pada hari ini, sehingga kan tak habis-habis kes macam-macam dalam rumah tangga. Tak ada aman dalam rumah tangga, tak ada saling menghormati dalam rumah tangga. Suami ego, isteri marah, anak-anak derhaka. Macam mana nak hidup macam tu? Allah SWT. Jadi settlekan dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, majlis zikir. Saya dulu waktu mana saya jadi wadan asrama di Darul Hadis lebih kurang 6 tahun. Waktu setahun pertama kita jadi, kita jumpa seorang tok guru, kita tanya, itu dengan Syekh Zainal Asri lah. Mula Syekh buka sekolah tu, kita dah khidmat lah tahun 2000, ujung 2010, tahun 2011, awal 2011 tu sampai hari ni lah. Saya tanya seorang tok guru, seorang ustaz saya, seorang guru saya lah. Saya kata, budak-budak ni kurang bagus lah, macam mana nak kawal dia apa? Macam mana nak bagi budak-budak ni baik? Susah lah, cakap dia tak dengar. Kita wadan, siang malam jaga budak. Saya tak terfikir apa yang dia fikir. Guru saya kata apa? Ajak mereka buat majlis zikir dalam asrama. Kes banyak dalam asrama kan, curi, gaduh. Okey, buat majlis zikir dalam asrama. Saya pun terfikir, oh, aku tak buat apa yang ni, aku duk suruh dia buat baik saja, tapi tak ada usaha untuk turun kebaikan kepada mereka, turun kebaikan. Allah SWT. Jadi Allah SWT, saya cuba buat majlis zikir dalam asrama sebelum tidur, zikir ramai. Lepas tu perubahan yang sangat banyak. Tak ada kes curi, tak ada budak lari daripada asrama, tak ada bergaduh, bahkan semua ringan saja untuk bangun mengaji. Kenapa? Syaitan dah keluar, kegelapan dah keluar, dah masuk cahaya, dah masuk malaikat, dah masuk rahmah, dah masuk sakinah, ketenangan. Baru boleh mengaji, baru boleh memimpin, baru boleh menguruskan dengan ketenangan yang Allah bagi dalam hati kita. Kalau serabut ni nak sembang orang pun tak ada mood. Tu kalau serabut, sabut bukan boleh cabut keluar. Cuba kita sabut, kita tarik keluar, mana boleh? Tarik keluar tengok sabut. Tak guna engkau ni sabut, engkau datanglah hatiku, mai sini aku tarik, mana boleh? Bagaimana untuk hilangkan? Cari sakinah. Ada orang nama sakinah tak? Saya kacau lagi. Kata ustaz cari sakinah. Sudah. Allah senang. Kita kena cari sakinah.
ketenangan. Bagaimana nak cari ketenangan tu? Rujuk Quran, rujuk hadis. Di mana ketenangan ada? Di mana? Di majlis ilmu. Tak ada duit kena cari duit tak? Kita kalau tak ada duit kena cari duit tak? Kena cari duit. Nak cari duit di mana? Itu soalan dia. Jumpa mak ayah. Kalau yang ada mak ayah, minta duit. Mak, ayah, saya sesak sikit bulan ni, boleh tak bagi 500? Dia bagi. Pergi pada tempat dia. Ataupun jumpa suami. Abang, saya nak beli gelang. Gelang ni dah lama dah. Di mata yang ni tak ada upgrade. Tak ada trend sekarang. Hak terbaru tak ada. Design terbaru tak ada. Abang dia kata, saya ada duit. Tak apa. Jom kita pergi kedai. Jom. Alhamdulillah. Kan happy kita. Sebab betul pada tempat dia kita dapat. Ataupun kita pergi pada bos kita. Bos, saya nak pakai duit sikit bos. Boleh pinjam tak bos? Bos bagi. Nak duit, tak ada duit, kena cari duit. Nak cari duit di mana? Kepada orang yang ada duit. Di situlah jadi asbab datang rezeki kita. Kita sekarang tak ada tenang, kita tak cari tenang pun. Dan bagaimana untuk mencari tenang? Dan apa maksud tenang sebenar? Tenang ni bukan kita duduk relax macam tak ada orang main kacau. Itu bukan tenang. Ada orang duduk sorang-sorang, tak ada orang kacau, dia tak tenang. Fikiran dia pergi ke lain. Pergi Johor, Singapura, Thailand, naik balik Amerika, turun Jepun. Dia nak pergi tu. Tak tenang tu hidup. Tenang ni apa? Di antara maksud-maksud tenang adalah hati kita tetap yakin, mempercayai dan menerima segala-gala yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku, semua di atas pentadbiran Allah, kurniaan Allah, hikmah daripada Allah. Dan ketenangan ini dia akan merasakan, saya ada Allah, saya tak diputus asa dan diri inilah hidup saya. Apa masalah pun Allah ada, Allah boleh selesaikan. Dia tak rasa macam kalut-kalut, macam mana aku nak buat lepas ni, macam mana. Segala-galanya Allah ada. Allah mengetahui hal keadaan aku. Allah SWT. Dia waktu mana Habib Umar dulu, ni orang tenang, ni cerita orang tenang. Tenang dalam majlis, tenang. Muka dia pun tenang kalau orang tenang. Orang kalau tenang hati dia, boleh tengok muka dia. Muka dia tenang. Tenang. Dia ada tanda muka tu orang tu tenang, dia banyak senyum. Dan tenang ni banyak senyum. Senyum. Sebab dia tenang, dia happy. Dia tak ada, muka dia tak ada senyum kat orang. Senyum. Jangan senyum sorang-sorang dah lah, nanti orang kata gila pula. Sorang-sorang pun senyum ni, tenang terlebih ni. Okey. Senyum. Okey. Kadang-kadang tenang kita ni yang keluar di muka kita ni boleh bagi tenang pula pada orang lain. Orang tengok kita pun, Allah sejuknya mata hati ko. Allah tenangnya tengok muka makcik ni, muka pakcik ni. Muka ayah saya tenangnya, muka anak saya tenangnya, kawan-kawan saya tenangnya. Kita pun dapat tenang tengok kelebihan orang yang tenang. Habib Umar pernah dulu, waktu mana Habib Umar duduk ziarah Nabi Hud waktu tu, tinggal di rumah Safa di Terim. Allah SWT. Dan pada waktu itu Darul Mustafa diancam, diterim untuk dibom oleh satu kumpulan pengganas. Satu kumpulan pengganas. Habib Umar duduk di Johor lebih kurang 2 jam ke sana. Waktu tengah majlis mengajar ilmu apa semua, masuk anak Habib Umar, Syed Salim atau Habib Salim yang datang baru ni dengan Habib Hamid. Dua balik tu anak Habib Umar. Masuk, ayah duduk dalam majlis mengajar ilmu. Anak bisik ke ayah, ayah, orang nak bom sekolah kita Darul Mustafa. Dia tengok senyum tu yang ngajak. Kalau kita macam mana? Apa dia? Apa jadi tu? Melatah habis semua. Kenapa dia tu? Allah senang. Dia tengok tenang, terus ngajak, tak kata apa. Sebab tenang. Bagi dia semua ni urusan Allah. Kalau kena bom pun atas takdir Allah, tak kena bom pun atas kehendak Allah juga. Aku dah besar pada Allah. Aku percaya Allah jaga. Dan semua berlaku ada kebaikan dia. So, tenang. Itu orang tenang. Itu hati orang tenang. Hidup mereka bahagia. Wah, senang. Balik-balik rumah, isteri marah, tenang. Isteri marah lah hari ni. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kan bagus suami macam tu. Isteri pula balik rumah, suami marah. Tenang. Baik abang. Baik sayang. Okey sayang. Okey.
Kan bagus. Ada orang macam ni. Walaupun luar biasa orang ni, ada wujud orang macam ni. Hati sangat-sangat tenang. Kerana dia mandang isteri aku marah ini adalah ujian daripada Allah. Mungkin ada dosa aku kot hari ni, tak apalah, astagfirullah. Jangan salahkan isteri aku, salahkan diri aku. Karena kalau kita ada dosa, orang di bawah kita ada masalah. Kebiasaan macam tu. Tu orang dah tenang macam tu. Lalu pukul isteri, tumbuk isteri, tampak isteri, tendang isteri. Tak ada tenang dah hati. Tak cari tenang, tak ambil tenang dalam majlis ilmu. Tak ambil tenang dalam Al-Quran. Tak ambil tenang dalam selawat. Tak ambil tenang dalam sembahyang. Tak ambil tenang dalam duduk dengan orang soleh. Tak ada. Dia kerja-kerja, balik pergi makan. Kerja, balik pergi makan. Itu dia panggil apa? Bukan cari tenang, itu cari makan. Itu cari, dia panggil apa? Duit. Cari tenang dulu lah. Tenang tak ada pada duit, tenang tak ada pada makanan. Tenang tak ada pada kereta. Orang naik kereta besar dia tenang. Tenang ke dia? Belum tentu lagi. Ada orang duduk naik kereta besar, duduk dalam kereta pening. Ish, bisnes aku macam mana? Ish, anak aku macam mana? Ish, aku ni picit bala. Picit bala, ketuk bala. Sama macam tu. Kereta mewah. Rumah besar. Picit. Apa dia nak hidup macam ni? Kenapa stres? Hidup kita penuh dengan nikmat Allah SWT, penuh dengan anugerah Allah. Kenapa nak stres? Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, kalau betul-betul hati kita bersih, kalau betul-betul kita ni hamba kepada Allah, hidup kita penuh ketenangan dan tidak ada boring ataupun stres. Happy, kenapa? Banyak Allah bagi pada kita. Dan Allah suruh kita happy. Janji mau happy. Karena Allah firman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un." Ini siapa ajak? Allah ajak. Ini bukan daripada ajaran siapa-siapa, ajaran barat, bukan ajaran timur. Ajaran Allah ajak dalam Quran. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya kepada mereka, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Beritahu pada hamba-hambaku, hiduplah gembira dengan nikmat aku, dengan kurniaan aku, dengan rahmat aku. Di antara rahmat Allah pada kita, Allah jadikan kita orang Islam, orang beriman. Allah beri rezeki pada kita setiap hari. Allah SWT. Kita ni manusia ini manja. Karena sejak kita lahir, sejak kita dalam perut lagi, kita disuap makanan. Makanan datang pada kita. Tak perlu cari, susah payah. Nak dapat. Lebih-lebih lagi hari ni, kita nak makan telefon Grab, telefon Foodpanda. Manjanya kita. Tengok binatang kalau nak makanan, terbang cari makanan. Terbang sampai 5-6 jam. Mungkin sehari terbang nak cari makanan. Ulat menjalak cari makanan. Harimau berlari sana sini cari makanan. Lembu cari rumput. Susah. Kehidupan binatang ni, mereka nak cari rezeki tu, mereka kena usaha berat. Tetap mereka bersyukur kepada Allah dan ada rezeki mereka. Tak ada lembu komplain jadi lembu, tak ada ulat komplain jadi ulat. Semua bagi mereka alhamdulillah, syukur nikmat Allah SWT. Kita ni makanan ada sekeliling kita. Udara yang kita boleh nafas setiap hari. Kesihatan yang Allah bagi. Walaupun kita ada sakit, ada orang lebih sakit lagi. Maksudnya banyak lagi nikmat kita dapat ni. Kena happy, kena gembira. Kena gembira. Dia tak gembira sebab anak dia macam tak dapat kerja besar. Ada orang anak dia duduk dalam penjara terus. Kita kira okey. Ada orang tak happy anak dia dalam penjara. Ada orang bukan setakat anak dia dalam penjara, anak dia dalam azab neraka lagi teruk lagi. Ada orang lagi lebih teruk lagi. Boleh jadi masuk penjara, dia taubat dekat dengan Allah SWT. Ya, betul. Jadi sentiasalah pandang banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Kenapa kita nak menangis? Kenapa kita nak geram? Kenapa nak rasa macam hidup kita ni tak bernilai? Kita ni mulia sisi Allah. Yang risau. Walaupun kita tak dapat datuk seri, tan seri, kita dah mulia dah, cukup dah, alhamdulillah. Allah firman, Allah SWT, wala tahinu wala tahzanu wa antumun a'laun in kuntum mu'minin. Ayat Quran. Jangan kamu rasa hina. Tengok Allah kata jangan rasa hina. Jangan kamu sedih. Sebab orang kalau rasa hina, dia sedih. Awaklah hidup aku macam ni, kerja aku tak tinggi, sijil aku tak tinggi, kenapalah kawan-kawan macam tak respect aku. Jangan hidup macam tu kata Allah.
Kenapalah macam orang tak pandang aku ni sekian. Allah selamat. Kenapa? Kenapa jadi ni? Jangan. Wala tahinu, jangan rasa hina, jangan rasa sedih. Antumun a'laun. Kalian itu tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jika kalian beriman. Iman ada dalam hati kita, kita tinggi. Kita mulia. Allah selamat. Cuma kita tak bersyukur dengan kemuliaan yang Allah bagi. Kita hanya pandang kemuliaan itu pangkat dan harta. Kalau kemuliaan pangkat dan harta, Fir'aun paling mulia, Qarun paling mulia, sisi Allah tak mulia, kena azab tu. Kemuliaan kata Allah, kalian beriman. Maka kita sekarang beriman, kita mulia, alhamdulillah. Allah senang amat. Jadi bersyukur dengan kemuliaan yang Allah bagi. Di samping kita merasakan kita ni banyak juga perkara yang kehinaan yang kita buat seperti dosa dan sebagainya, diri kita dah mulia, hati kita yang ada keimanan dah mulia. Kadang-kadang kita buat, kita jadikan diri yang mulia ini, kita masukkan ke tempat yang tak elok, tempat yang hina, maka minta ampun kepada Allah SWT. Tetap kita mulia. Antumun a'laun. Okey ya, sikit lagi. Itu maka kata Imam Haddad, tukar kebiasaan. Allah senang. Seterusnya sikit lagi, saya ambil satu lagi saja. Hikam Imam Haddad. Allah senang. Satu lagi, hikam yang ke-6. Qala radhiyallahu anhu, la tadumu ma'al kuflati ulfah. Tidak akan kekal berterusan, berpanjangan sebuah kemesraan atau kecintaan yang disertai dengan perasaan paksa-paksa, terbeban atau berat hati. Kita ambil ringkas saja, minta maaf panjang. Lagi kalau ada soalan boleh soalan sikit. Tidak akan kekal berpanjangan, berterusan sebuah kemesraan atau kecintaan, mesra ataupun kecintaan yang disertai dengan perasaan paksa-paksa, terbeban atau berat hati. Okey, Allah senang amat. Al-Imam Haddad nak sebut tentang kemesraan dan kecintaan kita pada seseorang tidak akan kekal lama, akan stop kalau kita terpaksa. Allah senang. Contoh, kita jumpa orang, kita cuba paksa diri kita untuk mesra dengan dia, sedangkan kita tak mesra dengan dia. Dia suka kata pada kita, contoh, kawan kita ni kalau kita jumpa dia, mesti ada dia nak komplain, mesti ada nak komen. Tapi disebabkan dia kawan, nak tunjuk juga mesra, nak tunjuk juga saya sayang kamu lah, I love you. Tetapi kita tak boleh mesra sebenarnya, hati kita tak mesra dengan dia sebenarnya. Cuma kita paksa-paksa kemesraan, paksa-paksa tunjuk kecintaan. Orang yang paksa menunjukkan kemesraan dan kecintaan hanya terpaksa, rasa terbeban. Kemesraan dan kecintaan itu tidak akan lama, akan stop hubungan tu. Lama-lama dia akan tinggal kawan dia, lama-lama kawan dia pun akan tinggal dia. Allah SWT. Ini sesama manusia, tidak boleh rasa terbeban dan terpaksa untuk mesra dengan orang. Senyum dengan ikhlas. Habib Umar kata, kalian tak dapat nak puaskan teman-teman kalian dengan harta kalian. Kita ada 500,000 dalam bank, adakah kita bagi 500,000, kawan-kawan kita akan seronok dengan kita? Belum tentu lagi. Allah SWT. Maka puaskanlah, gembirakanlah teman-teman kalian dengan senyuman kalian daripada hati, yang sepenuhnya. Jangan senyum macam peli orang. Senyum tak sama, kata ulama. Ada orang senyum sebab nak orang beli, nak suruh orang beli produk dia. Pakcik, sihat, ini produk saya. Ini senyuman nak suruh beli barang. Senyuman ni tak masuk dalam hati. Tapi bukan salah senyum, cuma jual lah produk. Niat saya senyum ini kerana nak ikut sunnah Nabi, kerana dia orang beriman yang datang ke kedai saya ni. Senyum kerana Allah. Adapun produk ni nak belilah. Saya cakap saya pasal produk. Satu lain kalau ulama senyum dengan orang jual barang senyum. Orang jual barang dia senyum manis pada kita. Ada ulama orang soleh senyum pada kita. Mana yang lebih honest? Mana yang lebih masuk di hati kita?
Saya ni ada pengalaman duduk dengan ulama-ulama ni, kita pergi ngaji-ngaji ni. Bagi saya dalam hidup saya, orang yang paling manis senyum pada kita adalah ulama. Allah SWT. Dan termasuk juga mak ayah kita. Mak ayah ni bukan ada kepentingan nak buat kita. Mak ayah kalau senyum bagi kita, itu akan menenangkan hati kita. Termasuk ulama, tok guru, orang soleh. Orang soleh tak ada kepentingan. Orang solehah kalau senyum kat makcik-makcik atau kak-kak kita, kalau jumpa orang solehah dia senyum. Dia apa khabar, sihat? Dia tak ada kepentingan. Dia bukan nak duit kita, bukan nak pujian kita. Dia senyum kerana dia nak amalkan sunnah Nabi Muhammad, kerana dia sayang pada kita, sayang beriman, sebagai saudara dia. Lain. Sampai kita balik, kita pejam mata, nampak dia macam senyum. Itu dah bahaya tu. Tak bahaya, saya masuk di hati dah, masuk di hati. Satu, kalau orang cinta pada seorang lelaki atau seorang perempuan, dia akan senyum macam mana? Senyum paling manis, sampai terbayang-bayang. Kenapa? Senyuman daripada hati kepada orang yang dicinta. Tapi kita jangan hanya senyum pada kekasih, pada isteri, pada suami. Senyumlah kepada kawan-kawan kita. Perempuan senyum pada perempuan, lelaki senyum pada lelaki. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Dan secara umumnya senyum itu boleh lah. Cuma jangan jumpa perempuan seorang-seorang, kita seorang-seorang, kita senyum, itu bahaya. Secara umum macam ni, saya senyum kat macam-macam, tak apa lagi. Ni kuliah ramai-ramai, tak apa. Ni jumpa seorang senyum, itu bahaya. Itu paling mengorat pula tu. Okey ya. Secara umumnya boleh. Okey. Jadi secara umumnya bagi salam pun boleh. Ada grup muslimat, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Okey, jadi kalau kita nak senyum, kalau kita senyum pada orang dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta kepada saudara kita, orang tu akan rasa puas dengan kita. Dia rasa macam seronoklah kawan kita, rasa macam ada kepuasan jumpa kita. Kita tak boleh belanja kawan banyak-banyak, duit kita tak banyak. Senyum ada depan sungguh-sungguh. Senyum. Allah SWT. Dan itulah akhlak Nabi SAW. Kadang-kadang senyum ni kita boleh mengubah orang. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah datang kepada dia seorang lelaki. Dia kata, wahai Syekh, kehidupan saya ini penuh sengsara. Orang sekeliling tak suka saya. Orang macam menarik muka pada saya. Hidup saya macam tak seronok, wahai Syekh. Kata Syekh Abu Yazid Bustami, kalau kamu nak kehidupan kamu berubah, orang sekeliling kamu berubah, ubah dulu diri kamu. Selepas ini, siapa engkau jumpa, senyumlah. Dia ni orang yang tak senyum, orang pun macam tak okey kat dia, sebab orang akan rasa dia sombong, orang akan rasa macam geram kat dia. Kita kalau senyum dekat orang, orang rasa macam tenang, orang rasa macam selamat daripada kejahatan kita. Allah SWT. Dia pun ubah balik, ubah diri dia. Hanya satu perubahan dia buat, bukan banyak, satu perubahan saja. Dia balik, dia jumpa orang, dia bagi salam, Assalamualaikum, senyum. Abang sihat pakcik? Abang sihat abang? Selepas itu kehidupan dia menjadi bahagia dan berubah semuanya. Orang mula mesra dengan dia. Dia mula rasa seronok, gembira dengan hubungan sesama kawan-kawan dia. Apa dia ubah? Bukan dia pergi cari duit lebih banyak, bukan dia pergi angkat berat sampai body dia sampai. Dia ubah senyum saja. Senyum kerana Allah, senyum ikhlas, senyum sebagai sunnah. Satu Nabi sebut pasal senyum, Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ada hadis. Tak mau paksa kemesraan, nak betul-betul ni. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan saudara kamu biwajhin talqin, dengan wajah yang ceria. Babak saya, makcik saya, itu ada kesan pada kawan tu. Jangan, cik babak, saya makan lagi, breakfast, lunch, dinner, apa ni muka tak senyum langsung. Makcik tu pun rasa takut, lain macam dia ni, tanya aku lunch, tanya dinner, pasal muka tak senyum macam nak marah. Makcik tu pun tak jawab, takut-takut. Dengan apa bang, sihat kak, sihat adik, sihat, sihat. Apa bang, semua okey, senyum. Allah SWT. Jadi jangan pandang remeh walaupun engkau jumpa dengan saudara engkau, kata Nabi Muhammad, dengan wajah yang ceria. Nabi yang paling ceria bila jumpa sahabatnya. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, sejak aku masuk Islam sampailah Rasulullah wafat, tidak pernah aku melihat wajah Rasulullah
dan Rasulullah melihat wajah saya, melainkan Rasulullah senyum. Setiap kali pandang sahabat Nabi senyum. Setiap kali sahabat, Masya Allah. Kata ulama, orang banyak senyum adalah orang yang paling lembut hati dia. Makin lembut hati, makin bersih hati, makin senyum. Orang tak ada dendam dengan orang, dia bersih hati, dia nak stres dengan apa? Orang tak stres, dia senyum lah. Senyum, tak stres. Ni kita senyum waktu nak selfie saja, dengan orang terkuang senyum. Dengan suami tu kita kurang senyum kadang-kadang, dah bahaya. Yang suami tarik muka, tak boleh. Kepakai elok-elok, suami balik senyum, abang sihat. Dia pun disebabkan kamu senyum, jom kita pergi mall. Dia semangat nak buat pergi mall, kita pun shock, happy. Jom dia kata nak beli pinggan mangkuk baru, nak beli almari baru, nak beli sofa baru. Terus suami kita bagi tengok. Dan suami pun kena senyum kat isteri, senyum. Allah, senyum pada mak ayah senyum pada anak-anak. Ini bagi kesan dalam hidup kita, bagi kesan pada orang sekeliling kita. Orang tu akan rasa macam kita sayang dia dan dia jatuh hati pada kita. Orang bila kasih pada kita, kita buat apa pun, kita suruh apa pun dia ikut lah. Macam tu Jangan paksa-paksa kemesraan, kata Imam Haddad. Paksa senyum kat suami, paksa senyum kat isteri, paksa senyum kat kawan. Dia tak suka, dia paksa senyum saja. Lama-lama akan terputus stop hubungan tu. Dan kata Imam Haddad, Allah SWT, dalam hikam ini juga mengisyaratkan kepada amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita ni hanya buat amal kerana terpaksa. Tak boleh. Habib Umar ajak kita di tarim dulu. Habib Umar kata, sembahyanglah dengan rasa gembira, bukan sembahyang dengan rasa terpaksa. Macam mana gembira? Macam mana rasa gembira? Dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dengan azan kena rasa macam ni. Allah jadikan aku orang Islam, aku faham panggilan azan, dan Allah telah beri kemuliaan kepada aku dengan salat. Ada orang hidup dia tak solat, sembah selain Allah. Aku ni orang yang tunduk pada Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta aku. Allah utuskan Nabi Muhammad untuk adakan syariat ini. Ini panjanglah, yang panjanglah. Mudahnya kita kena rasa, Masya Allah, untungnya dia orang beriman. Allah nikmatlah besar kau bagi ni. Kita rasa untung tak dia orang beriman? Untung tak? Untung. Apa kita rasa kalau sekarang ni kita duduk dalam satu tempat, kita menyembah berhala, kita rasa apa? Dengan baunya, dengan buah darahnya. Contohlah tu, tak teringat galak ni. Speaker tak teringat galak kan? Teringat galak, bahaya lagi. Galak-galak kena tangkap. Alhamdulillah. Jadi kita tak ada apa-apanya. Hidup kosong, hidup macam ditipu gitu. Allah SWT. Begitu dia orang beriman, Allah apabila dengar azan, Masya Allah, kemuliaan. Dan kita rasa sembahyang ni adalah hadiah Allah pada kita. Bukan semua orang dapat tu sujud tu. Begitu Allah pilih, alhamdulillah, sembahyang. Dengan sembahyang ni Allah ampunkan dosa. Bila ampun dosa kita dapat syurga yang kekal. Dengan sembahyang Allah luaskan rezeki kita. Dengan sembahyang Allah bersihkan hati kita. Dengan sembahyang Allah jaga kita. Kita rasa macam anugerah besar sangat sembahyang ni. Kesembahyang dengan gembira, Allahu Akbar, gembira. Kata Syekh Taha, jangan pernah kamu menunjukkan diri kamu itu terbeban dan malas atau terpaksa untuk tunaikan ibadat pada Allah. Jangan buat macam ni. Macam mana? Dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan azan dia buat macam ni. Masuk waktu dah. Jangan pernah macam tu. Walaupun rasa berat dalam ni, jangan buat. Tahan lah. Oh, azan. Hati ni, oish, aku ni berat sembahyang ni. Jangan tunjuk langsung. Allah tahu hati kita, tapi jangan tunjuk. Masih lagi menjaga adab dengan Allah. Allah tahu hati kita berat, tapi jangan sampai tunjuk. Allah tahu zahir dan batin kita. Cukup hati kita terlintas itu, tapi zahir ni tunjuk. Cuba nak zahirkan solat ini satu nikmat, gembira. Kita dapat semayang yang kita dapat kereta, mana bernilai? Mana bernilai? Kereta ke semayang? Hari ini kita dapat Velfire, beli Alphard, dapat kunci, happy tak? Senyum sampai ni, sampai belakang tu, kan tak tinggal sampai belakang. Alphard, cash, naik sampai senyum, happy dapat kereta. Kereta dengan kita boleh sujud kepada Allah, sembahyang mana lebih besar? Sembahyang. Tapi kenapa kita sembahyang kita tak happy kita?
dapat kereta kita happy. Sedangkan ni nikmat terbesar, nikmat akhirat, nikmat ibadah pada Allah SWT. Bukan nak suruh senyum sembahyang, senyum Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, betul bukan itu. Maksudnya gembira dalam ni, kerana pandang ni anugerah Allah, Allah gembiranya, syukurnya, macam tu. Boleh sembahyang ni, Allah anugerah engkau, macam tu. Sampai kita tak ada langsung rasa macam tu, macam mengungut, macam kita cuba ubah sikap kita macam tu, insya-Allah kita akan dapat perubahan banyak dalam hidup kita. Allah SWT. Ada seorang makcik ni, dia gembira dengan sembahyang. Dicerita oleh Syekh Zainal Asri, Syekh kita, gembira dengan sembahyang, suka sembahyang ni sampai tahap sebelum azan ambil wuduk, buah telekung, tunggu azan dalam rumah dia. Allah baca azan, sembahyang sunat, sembahyang fardu. Seorang makcik di rumah dia, orang luk start, meninggal dah. Sebelum subuh, mandi semua siap, duduk tunggu azan. Ini orang gembira untuk tunaikan kefarduan, gembira dengan nikmat Allah, anugerah solat. Disebabkan dia gembira dengan ibadah pada Allah, dia tak rasa terbeban, tak tunjuk terbeban, maka Allah beri kepada dia anugerah yang terbesar, husnul khatimah yang sangat mulia. Satu hari dia ambil wuduk, oh nak solat dah ni, nak masuk waktu dah, okey siap-siap, pakai telekung duduk kat sejadah, tunggu azan. Elok-elok orang azan, dia pun meninggal dunia. Dia meninggal dalam keadaan wuduk, telekung dan sedang tunggu untuk solat. Solat itu kita bertemu dengan Allah, maka dia ni betul-betul bertemu dengan Allah SWT. Meninggal. Ni tengok orang kelebihan, orang yang gembira untuk tunaikan perintah Allah. Meninggal dia mulia. Meninggal dia mulia. Ada orang happy mengajak, happy dakwah, meninggal dalam dakwah. Sonok mengaji, nikmatnya mengaji, anugerah Allah mengaji, alhamdulillah. Dengan ilmu saya boleh kenal Allah, dengan ilmu saya dapat dunia dan akhirat. Masya-Allah besarnya mengaji ni, besarnya majlis ilmu ni. Walaupun orang tak ramai, itu besar benda ni. Pergi tengok bola di stadium sampai 80,000 orang, malam ni final, dan kita main majlis ilmu, mana lebih besar? Majlis ilmu lebih besar, turun malaikat rahmat, jalan-jalan ke syurga mudah. Kalau Allah buka apa yang ada dalam majlis kita ni, kita tak mau keluar. Kita ustaz tambah habis kedua. Tapi saya pun nak balik juga. Besar ni majlis ni, agung ni majlis ni. Kita akan tengok nanti bila kita masuk kubur nanti. Kita akan tengok nanti di mahsyar nanti. Besar. Maka main majlis ilmu dengan gembira, dengan sonok, dengan nikmat. Meninggal nanti pun macam tu juga. Meninggal dengan sonok ibadat, sonok ngaji, sonok ngajak, sonok zikir. Karena Allah firman, Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah fa inna Allah ahabba liqa'ah. Didik gembira ni buat ibadat. Suka. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengan dia. Kena suka ni. Allah. Kalau kita ibadat pun rasa tak suka, rasa macam berat, rasa macam tak syok, mati pun tak syok. Mati pun tak syok. So ibadat ni dia sedang berhubungan dengan Allah. Mati tu pun kita nak terus nak terhubung dengan Allah SWT. Hidup pun hubungan dengan Allah tak suka, mati pun tak suka nanti. Tak syok. Na'udzubillah min dzalik. Happy lah, happy. Selawat sonok, boleh selawat hari ni, boleh zikir alhamdulillah ya Allah, syukurnya ya Allah, alhamdulillah. Allah senang. Tapi nafsu kita tak suka, itu problem. Nafsu kita yang tak mau sembahyang tu, kita rohani kita nak sembahyang. Maka jangan makan banyak, jaga nafsu kita, kawal apa semua, bersihkan hati kita. Rohani kita akan kuat, maka rohani kita suka sembahyang. Sedap sembahyang, tenanglah sembahyang, suka sembahyang, nikmat sembahyang. Nikmat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung dan berjayalah ataupun berjayalah orang beriman yang dalam solat mereka khusyuk. Mereka suka, kesedap, kenikmat. Allah senang. Jadi semua tu kita akan dapat dengan kita hadir majlis yang dapat sakinah macam ni. Dan mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang Imam Haddad sebut. Kita tak mau kemesraan itu hanya terpaksa, kita nak betul-betul kemesraan daripada hati kita, gembiraan daripada hati kita. Bahkan kita nak bertemu dengan Allah dengan kemesraan dan kecintaan yang sebenar dalam hati kita. Kita nak hari kita mati, hari paling kita gembira. Walaupun orang menangis. Kata ulama jadikanlah waktu kamu lahir, kamu menangis, orang gembira. Dan jadikanlah hari kamu mati, kamu gembira, orang menangis. Faham tak? Tak sama tu. Kita lahir, mak ayah kita happy tak? Happy, senyum, buat kenuri. Tapi kita menangis. Wek keluar ke dunia. Bila kita nak kembali nanti masuk dalam kubur atau kembali kepada Allah,
nak mati, jadikanlah hidup kita pada hari itu kita gembira, seronok tengok dengan janji Allah, dengan syurga yang diperlihatkan, dan orang menangis. Jangan kita ni main ke dunia menangis, orang happy, kita nak keluar dari dunia kita menangis, orang pun happy juga, bahaya tu. Mati dah, orang tepuk tangan. Itu satu musibah dan kehinaan yang besar dalam hidup kita. Orang suka kita mati, oh na'udzubillah. Bahkan kita menangis dengan mati kita, habislah aku di kubur nanti. Tak mau hidup tu. Biar kita menangis sekali saja datang ke dunia ni, kita happy selama-lamanya dengan alam akhirat, dengan pertemuan dengan Allah SWT. Nak happy selama-lamanya. Allah SWT. Jadi maka kemesraan mudahan keluar daripada hati kita, dan kita datang majlis macam ni, kita banyakkan zikir, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Kita nak sambut bulan Rabiul Awal. Hari ini dah 13 Safar. Khamis, Jumaat, Sabtu, 13 Safar. Lagi 2 minggu saja kita sambut Rabiul Awal. Sikit dah masa lagi. Ni takhir dah ni, habis dah ni. Minta maaf terpanjang kat makcik-makcik kita. Sakit urat, sakit belakang, sakit-sakit semua duduk ni. Kau boleh, kak-kak kita tu, makcik-makcik kita ni sandak kat dinding lagi bagus lah. Boleh sandak ngaji yang sana ni, boleh sandak. Nak tidur pun boleh ngaji yang sana, nak baring pun boleh. Janji main saja. Orang boleh main sini pun besar anugerah dah. Ada sebab apa, akhir zaman ni boleh masuk majlis ilmu tu kira perjuangan paling besar dah. Ke kemuncak jihad dah. Kerana cabaran di luar sana nak main ke sini tu bukan mudah. Dengan handphonenya, dengan anaknya, dengan suaminya, dengan isterinya, dengan kerjanya. Boleh main juga masuk tu rahmat besar. Saya pesan dekat orang yang mengaji yang saya di Kedah, dah sampai sini nak tidur, nak baring, jangan buat bantai ya. Buatlah apa pun, janji datang majlis ilmu. Tapi orang tak berani tidur pula lah, kita cakap itu. Sebab manusia ni kalau suruh tak buat, larang dia buat. Jangan tidur lah, makcik-makcik jangan tidur lah. Mesti tidur lagi. Tidur. Kata makcik-makcik tidur, saya nak ngajak tidur, semua tidur. Alhamdulillah, tak apa-apa. Semua. InsyaAllah cerah. Kadang-kadang kena suruh, jangan larang. Okay. Jadi, tapi memang saya serius ni, bukan saya main-main. Nak rehat, nak tidur. Seeloknya sandak dekat dinding. Sebab di Tarim, kita mengaji di Tarim, Habib Omar suruh orang yang berumur, yang sakit-sakit sikit, kurang sihat, sandak. Habib Omar kata sandak. Duduk kat dinding, cari tiang-tiang. Supaya selesa majlis ilmu. Tak mahu nanti saya mengajak, Ustaz, agak-agak sudah setengah, main ke 8.30 sampai ni, ke belakang ni. Tak mahu tu. Selesa, relax. Tidur orang dapat, tidur selesa. Lagi selesa tidur. Selesa dah habis, Alhamdulillah. Dapat rahmat, dapat sakinah, dapat pahala, dapat semua macam Allah bagi. Majlis ilmu ni nikmat. Jangan risau, kita pergi kena rasa nikmat. Majlis Rasulullah tu tenang, majlis Rasulullah tu gembira, majlis Rasulullah tu penuh dengan, dia panggil apa? Kepuasan daripada orang yang hadir. Itu cara Rasulullah SAW. Dia tak boleh kita nak bagi orang tu semua sama. Semua serik macam ni Anas. Semua mengaji mesti serik. Tak boleh. Ada orang sakit, ada orang tak ada selesa, ada orang kena cari tempat sekan duduk, ada orang tak ada panas kena kipas. Maka ikut janji hadir majlis ilmu. Cuma bagi pelajar yang muda-muda tu, itu kena buat yang disiplin yang asal lah. Adabnya, tulisnya, duduknya, apa semua. Ataupun orang uzak, dalam sembahyang pun Allah bagi rukhsah. Orang nak sembahyang sakit, ada cara sembahyang dia. Tengok dalam sembahyang pun Allah bagi. Takkanlah majlis ilmu kita tak bagi. Tak boleh nak macam ni sakit pun duduk macam tu. Mana boleh tu. Dalam sembahyang pun Allah bagi keringanan. Allah tahu, okey kamu sakit, okey duduk. Kamu sakit ni duduk macam ni, tak ada masalah apa. Janji kamu sembahyang. Itu Allah. Syariat dia macam tu. Orang main mengaji dengan kita pun rahmah pada orang. Okey, boleh baring situ kalau tak sihat. Okey, boleh sandak situ kalau sakit belakang. Okey, boleh tidur kalau mengantuk, tak ada masalah apa. Mungkin tadi masak nasi lemak kat suami, letih tidur saja, tak ada masalah apa. Janji main. Jadi banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Nak masuk bulan Rabiul Awal, nak masuk bulan merdeka dengan buah bendera, dengan menyanyi lagu merdeka-merdeka, dengan kawat sampai gelap muka ni, sebab nak buat perbarisan. Persediaan untuk bulan kemerdekaan. Ni bulan Rabiul Awal tak ada persediaan. Berat tu. Merdeka, kita merdeka sungguh-sungguh. Sambut. Cinta negara. Ni cinta Nabi Muhammad SAW. Lagi lebih tu. Dan Nabi Muhammad yang ajak kita cinta negara ni. Nabi Muhammad yang ajak ulama berjuang bertahan tanah air, tahan Islam. Dengan ikut tu, grup-grup penjajah yang main nak rosak dengan akidah kita. Ulama bertahan. Berjuang Islam, tanah Melayu bertahan. Tanah apa? Ajaran Nabi SAW. Sebab Nabi lahir. Maka orang Tarim nak masuk Rabiul Awal, mereka akan pasang lampu rumah mereka, akan bersihkan masjid-masjid mereka, bocat, mereka akan tulis dekat banner-banner. Setiap lorong ada banner. Tulis apa? Cinta Muhammad, cinta Muhammad, cinta Muhammad, cinta Muhammad, la ilallah Muhammadur Rasulullah.
marhaban, marhaban, apa semua, bulan Maulidur Rasul, tulis selawat setiap lorong, bukan setiap kampung, setiap lorong. Tarim ni kota tak besar pun, asal besar pucung lah kot, asal kecil sebelah pucung. Tarim ni tak besar mana, setiap lorong-lorong tu, setiap madrasah, semuanya depan masuk lorong tu ada banner daripada orang-orang di lorong tu. Dan saya pernah buat di Tongkayak di Al-Ustaz, saya pernah buat, saya buat duit dengan kawan-kawan dan pergi buat banner, salam Maulidur Rasul, salam Maulidur Rasul, selawatlah kata Nabi Muhammad. Tak setiap lorong di tempat saya di Al-Ustaz, tak di tiang-tiang elektrik. Alhamdulillah dia tak buang pun, sampai hari ni dia ada dekat setahun dah, tak berani buang kot. Okay. Kita tulis itu, berselawatlah kata Nabi, siapa yang cinta pada Nabi. Mungkin orang nak buang tu dia rasa macam tak apalah, siapa ingat selawat. Kalau boleh ni, pucung ni kena buat ni, kena kuatkan hubungan kaum muslimin ni. Kalau tak berlarak pun tak apalah, tunjuk kita ni gembira dengan lahir Nabi SAW. Berlarak lagi bagus Lepas tu bid'ah berlarak bid'ah apa? Para sahabat ni waktu Nabi sampai ke Madinah, keluar berlarak dengan pelepas tamalnya apa semua, sambil sebut selamat datang wahai Rasulullah, tala'al badru alaina dan sebagainya. Ada Nabi kata, bid'ah berlarak macam ni dah sambut saya ni. Isi sambut macam tu untuk apa? Untuk zahirkan kesyukuran dan kegembiraan dengan datang Nabi SAW. Lahir Nabi, datanglah hidup kita Nabi Muhammad SAW. Tak mau berlarak pun tak apalah. Kalau tak mau berlarak, macam mana kita berbendera Malaysia banyak ni, kita kena ingat, tanpa Nabi Muhammad, bendera Malaysia ni pun tak ada. Siapa nak berjuang untuk tahankan tanah air kalau Nabi tak ajak? Nabi ajak pertahan maruah, pertahan agama, pertahan keluarga, jihad fisabilillah. Nabi ajak sampai kita menang. Maka lepas ni pun macam mana bendera ada ni, banner pun kena ada juga. Banner tentang selawat, banner tentang hadis, banner tentang sebut tentang mahabbah pada Nabi SAW, banner tentang cakap ke orang Islam banyakkan selawat pada Nabi Muhammad. Di lorong-lorong kita buat, di madrasah kita, di pejabat kita, kita tahu, kalau hari raya lampu, kalau hari raya banner selamat Aidilfitri, Maulidur Rasul pun kena ada sebenarnya. Dia kata tak apa ke buatnya? Boleh. Allah firman macam yang saya baca tadi, katakanlah dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya kepada mereka, hendaklah mereka bergembira. Kurniaan Allah dan rahmat Allah paling besar kata ulama adalah lahir Nabi SAW. Terbesar untuk umat ni. Tanpa Nabi SAW tak akan wujud semua yang kita ada waktu pada hari ni. Kezahirkan kesyukuran pada Allah, alhamdulillah syukurnya, inilah bulan kelahiran Nabi kami ingat Nabi kami, ingat ajaran Nabi kami. Itu isi dia. Lepas tu tak payah buat banner apa. Lepas tu kita nak rasa macam mana? Ada rasa tak kalau tak buat sambutan dia tu? Tak ada rasa. Dia tu tak buat sambutan apa? Lepas tu nak rasa apa? Kalau birthday suami dia, isteri dia, buat sambutan, nak bagi rasa happy birthday, syukur, seronok saya lahir ke dunia. Nabi Muhammad lebih lagi. Allah sesenah amat. Akak bagi cantik sikit rumah kita, habakkan anak isteri kita, selawat banyak-banyak pada Nabi SAW bagi tanda syukur kita pada Allah di atas lahir Nabi, datang Nabi SAW dan hidup kita. Banyakkan selawat pada Nabi SAW dan bulan Rabiul Awal. Itu amalan para ulama. Ada sebagian ulama mengamalkan 2000 kali setiap hari sepanjang Rabiul Awal. Selawat, assalatu wassalamu alayka ya, assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. 2000 kali ada ulama amal macam tu sepanjang Rabiul Awal. Ataupun apa-apa sajalah selawat yang boleh kita banyakkan. Ni dah kena mula banyak. Baru ni kita dapat jadi, kita ni dilantik jadi AJK untuk Maulidur Rasul di darasa di Syekh Zainal Asri. Syekh pesan kita kemarin dulu sudah main sini. Syekh kata ni yang AJK yang khidmat-khidmat ni, antum lebih utama untuk amal selawat banyak-banyak, sebab kita nak ajak orang semua kena buat 12,000 kali. Kena mula 12,000 kali dah kami setiap hari. Berat tu 12,000 kali sebelum tidur. Syekh suruh, tidak tu suruh kena buat jugalah. Tapi kita ni tak 12,000 pun buatlah berapa yang kita mampu. Yang penting lebihkan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 50,000 buat. Kita akan rasa keluar biasaan kecintaan pada Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal ni. InsyaAllah banyakkan selawat pada Nabi SAW. Wassallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ba'dina Muhammad Nabi udah subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ta'ala tahdiwan.